السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada malam ini. Dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati majlis kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebajikan kita, amal kebaikan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala surahkan pahala yang besar ke atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sambungan daripada kitab kita, itu pada buku surat 66, itu pada kata musannif rahimahullahu ta'ala hadis yang ke-23. Tajuk dia, kenapa neraka yang dipilih. Pada hadis yang ke-23 ini, iaitu pada tajuknya, iaitu kenapa neraka yang dipilih. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Rawahul Bukhari. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, erti daripada hadis itu daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan aku dan perumpamaan kamu adalah seperti seorang lelaki
yang duduk berdekatan dengan unggunan api, maka banyaklah belalang dan ramau-ramau kekal itu yang menjatuhkan diri ke dalam api itu. Maka orang itu berusaha sedaya upaya untuk menyekat binatang-binatang tadi agar jatuh, menyekat binatang-binatang tadi agar jangan jatuh ke dalam api tadi. Aku, kata Rasulullah SAW, berusaha memegang simpulan kain kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam jurang api neraka. Namun ramai di kalangan kamu yang masih juga hendak melepaskan diri daripada peganganku, dari pegangan Nabi SAW. Itu pada hadis yang pertama, iaitu yang diriwayatkan daripada Imam Muslim. Dan daripada hadis yang kedua yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam syurga, iaitu kullu ummati yadkhuluna al-jannah, itu semua umatku akan masuk ke dalam syurga illa man aba, melainkan orang yang enggan. Qila, sahabat bertanya, maknanya sahabat bertanya kepada Nabi SAW dalam keadaan yang hayrah, wa man ya'ba ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang tidak mahu masuk ke syurga? Qala, sabda Nabi SAW, Nabi pun menjawab, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Sesiapa yang taat kepadaku, berarti ia sesiapa mahu masuk syurga, dan sesiapa yang menyalahi ajaranku, maka orang itulah yang tidak mahu masuk syurga. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Baik. Jadi kata musannif rahimahullah taala pada dua hadis ini, daripada riwayat daripada Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, akan apa yang nak dimaksudkan daripada hadis ini, itu kata musannif rahimahullah taala, keterangan daripada dua hadis ini, iaitu kata musannif rahimahullah taala, umat Islam adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW adalah bergelar dengan Nabi Rahmah. Artinya Nabi yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi kata musannif rahimahullah taala, umat Islam ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi SAW adalah digelar sebagai Nabi Rahmah, yakni Nabi yang membawa rahmat sekalian alam. Jadi kita ni, umat Nabi SAW adalah umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat, maknanya Allah Ta'ala kasih. Dan itu sebagaimana Nabi SAW adalah sebagai pembawa rahmat akan bagi sekalian alam ini, maka termasuklah juga umat Nabi SAW.
Sebelum Nabi SAW diutus ke dunia ini, seluruh alam adalah hidup dalam suasana jahiliah yang tidak mengenali nilai dalam kehidupan. Sebelum kata alam ini, suasana alam sebelum kata Nabi SAW, ataupun kita kata sebelum kedatangan Islam itu, seluruh alam ini ataupun alam dunia ini ataupun alam kehidupan kita ini adalah dalam suasana jahiliah. Maknanya orang hal keadaan tidak ada pegangan agama ataupun dalam keadaan jahil. Maka mereka tidak mengerti akan nilai kehidupan yang suasana yang baik, sesuatu yang membawa keharmonian kepada masyarakat pada ketika itu. Jadi Nabi SAW ketika mana diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam, jadi untuk membawa kehidupan manusia ini ke arah kebenaran, membawa kehidupan manusia ini ke arah pengetahuan, dan membawa dalam kehidupan itu adalah nilai-nilai yang baik dan akhlak-akhlak yang baik. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, manusia telah kehilangan pegangan hidup. Maknanya waktu kata zaman jahiliah itu, maknanya zaman manusia tidak ada pegangan hidupnya, ataupun kita tidak ada pegangan agama. Maka pada ketika itu manusia hidup dalam keadaan kehilangan pegangan dalam kehidupannya. Maka dia tak tahu kan mana tepat nak cari kebenaran, kan mana tepat nak cari pada ajaran yang betul. Kan sebelum kata diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata musannif, yang kuat menindas yang lemah, dan yang kaya memeras yang miskin. Masyarakat sudah banyak kehilangan nilai insaniah, yakni peri kemanusiaan, dan yang lebih buruk daripada itu ialah manusia sudah tidak mengenali Tuhan yang menciptakan mereka. Baik. Jadi pada ketika kata alam ini ataupun kehidupan ataupun suasana manusia itu dalam suasana kata zaman jahiliah itu, ataupun duduk dalam keadaan jahiliah itu, maknanya pegangan hidup itu hal keadaan jahiliah. Maka pada ketika itu, maka umat pada ketika itu hal keadaan mereka ni kan menindas bagi orang yang lemah, kan memeras hukum bagi orang yang miskin, kan tindak bagi orang yang miskin. Maka maknanya nilai kemanusiaan tu tidak ada harga pada ketika itu. Kenapa? Pada suasana pada ketika itu manusia hidup dalam suasana jahiliah. Maknanya tak ada pegangan ilmu tu dalam. Pegangan kehidupan tu akan tak ada. Berbeza zaman kita ke zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ni sudah banyak jalan ataupun sudah banyak tempat-tempat ataupun punca-punca untuk kita cari kebenaran. Jadi sebelum kedatangan Islam, maka manusia ni hidup dalam keadaan jahiliah. Maknanya hak yang kuat kan maka dia jadi ketua, hak yang lemah kan ditindak, kan dan juga kan dijadikan hamba dan sebagainya. Kerana mereka menganggap pada ketika itu nilai kemanusiaan itu sangat rendah. Nilai kita kata kehidupan
manusia pada ketika itu sangat rendah. Dan ini sebelum daripada kedatangan daripada Islam itu sendiri. Kan hatta yang lebih buruk lagi ataupun yang lebih dahsyat lagi adalah manusia kan sudah tidak mengenali akan Tuhannya yang menciptakan mereka. Kan sebahagiannya kan tidak kenal ataupun tidak tidak tahu kan siapa yang menciptakan mereka. Maknanya sekiranya mereka hilang ataupun jauh mereka tentang kan mengenali akan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi mereka. Akan pada zaman jahiliyah akan mereka berbaksikan kepada kesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kan tak kenal kan akan Tuhan, tak kenal kepada kan pencipta yang sebenar. Akan mereka sembah kepada berhala. Maka dalam keadaan yang gelap gelita itu, tiba-tiba datanglah Nuh yang dibawa oleh junjungan kita Nabi SAW. Maka dunia yang gelap gulita telah berubah menjadi alam yang terang benderang. Kesesatan telah berubah menjadi petunjuk. Manusia telah mengerti dan memahami tujuan kehidupannya di atas permukaan bumi ini. Akan baik. Jadi ketika mana kata manusia dalam keadaan suasana kata jahiliyah tadi ini, dengan kata ilmu pengetahuannya tidak ada, dengan hidupnya tidak ada pegangan, kan kehidupan itu nilai yang sangat rendah, kan, dan ada yang melindah dan ada yang memengaruhi bagi orang yang miskin dan sebagainya, dan mereka telah jauh pada kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Maka dalam kegelapan itu ataupun zaman dalam keadaan tidak ada pegangan itu, maka Allah Subhanahu wa taala terangkan dunia ini, terangkan alam ini dengan diturunkan, dengan diutuskan Nabi SAW untuk membawa cahaya kebenaran. Akan cahaya kebenaran itu adalah risalah Allah Subhanahu wa taala supaya manusia pada ketika itu kan hidup dalam keadaan ada pegangan, hidup pada umat pada ketika itu ada jalan yang menuju kepada petunjuk yang sebenar. Maka itu Nabi SAW bawa kebenaran. Dan tunjuk hak mana yang mana betul, hak mana yang salah, kan dikatakan salah, kan hak mana yang disuruh oleh Allah Taala kan disuruh kan laksanakan. Lepas kalau kita lihat kan berkat permulaan wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, itu ada kan beberapa keadaan kan di antaranya yang masyhur, itu Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu itu dalam keadaan tidak lagi dengan terang. Maknanya peringkat awal Nabi SAW terima wahyu itu dalam keadaan kan disampai itu secara rahsia ataupun secara tidak terang, akan sampai dulu kepada yang dekat. Dan selama hak yang dekat-dekat ni maknanya sudah pun mengetahui tentang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka barulah disampaikan Islam itu dengan secara terang. Akan maknanya sampaikan Islam itu dengan kebenaran. Dan cerita kata hak awalnya sekali, iaitu pada kata membawa manusia ni untuk kembali kepada Tuhan yang sebenar. Dan membawa kepada manusia pada zaman itu, pada zaman jahiliyah ni,
membawa kepada menyembah kepada Tuhan yang satu. Iaitu Tuhan yang menciptakan manusia. Iaitu membawa kepada manusia menyembah kepada Tuhan yang satu. Maka pada ketika itulah manusia ada hak yang beriman dan juga ada yang tidak beriman. Jadi nak bagi tahu kata bahawa ketika mana Nabi SAW sampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu dunia yang dalam keadaan kegelapan, dunia dalam keadaan dalam keadaan manusia ini tidak ada pegangan, maka Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi SAW pada ketika itu, maka manusia tahu dan manusia akan dapat kebenaran dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka pada ketika itu baru ada pegangan ketika mana akan datang Islam. Dan kata Musannif rahimahullah taala, manusia telah mengerti dan memahami tujuan kehidupannya di atas permukaan bumi. Maka ketika mana petunjuk itu sudah sampai, ataupun kita kata wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada umat pada ketika itu, maka mereka memahami akan tujuan kehidupannya di atas muka bumi. Maka maknanya dia tahu kehidupan di atas dunia ini bukan sekadar kehidupan semata-mata, tapi kehidupan yang sebenar adalah menuju kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana pada sebelum daripada kedatangan Islam itu, mereka tidak kenal ataupun mereka tidak tahu, ataupun mereka dalam keadaan tidak ada pegangan hidup. Kehidupan itu tak tahu nak pergi Allah kepada itu, tak tahu. Maka kehidupan itu tidak ada pegangan. Maka ketika mana diutuskan Nabi SAW kan bawa petunjuk, bawa risalah daripada Allah Ta'ala, barulah pada ketika itu manusia mengerti tujuan kehidupannya di atas permukaan bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada matlamat yang hak yang sebenar. Bukan kata duduk atas dunia ni hanya kata kodam kehidupan sahaja. Maknanya jalan atas dunia ni hanya pada kata jalan ataupun hidup di atas dunia ni hanya kata kodam mencari kehidupan dunia sahaja. Tetapi kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni ada kehidupan yang perlu ataupun ada matlamat yang sebenar untuk kita cari. Apa dia matlamat yang sebenar untuk kita cari? Itu adalah pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah di dalam kitab Irsyadul Jawi disebut oleh ulama, kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun orang yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 keadaan. Yang pertama, orang yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia dapat kelebihan di atas negeri dunia ni dan juga di atas negeri akhirat. Dia dapat kelebihan. Maknanya hidup di atas dunia ni dia dapat kelebihan, dunia pun dia dapat kelebihan, akhirat pun dia dapat kelebihan. Maksudnya di atas negeri dunia ni kan Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan dia daripada fitnah kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa pelihara ibadahnya. Dia hidup di atas negeri dunia ni, hatinya tenang. Dia hidup di atas negeri dunia ni, ibadahnya terjaga, akhlaknya terjaga. Pada negeri akhirat Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat bagi dia, keampunan bagi dia. Maka orang ni adalah orang yang disebut kata orang yang beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup di atas negeri dunia, dia dapat dua kelebihan, maknanya dunia pun dia dapat, akhirat pun dia dapat. Kan dia hidup di atas negeri dunia seperti mana orang lain, kan makan, minum, kan berkawan, bersahabat, kan cari kerja apa semua. Tapi atas dunia Tuhan bagi kelebihan bagi dia. Kan salah satunya kita kata Tuhan bagi dalam kehidupannya tenang. Akan kehidupan itu jadi tenang dan akhlaknya terpelihara, ibadahnya terpelihara. Di atas negeri dunia. Negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala beri rahmat bagi dia, ampun bagi dia, kan, dan juga dimasukkan dia dalam syurga. Siapa ni? Ini adalah orang yang beriman. Dan kata ulama, orang yang hidup di atas negeri dunia ni, kan, iaitu dia dapat, maknanya kesusahan, akan kesusahan di negeri dunia dia susah, dan juga negeri akhirat pun dia susah. Kan siapa ni? Ini adalah orang yang ingkar, atau orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bukan sekadar kata susah pada negeri dunia, tapi negeri akhirat juga dia adalah orang yang susah. Maka itu orang yang ingkar dan juga orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ni Tuhan bagi kan, kehidupan dunia ni, maknanya dia boleh cari kehidupan dunia, kan, dia boleh cari harta dunia, kan, dia cari apa begini kehidupan dunia. Tetapi dalam dia cari kehidupan dunia, dia cari harta dunia ni, tapi hatinya tak tenang. Hatinya sentiasa tidak tenang, hatinya sentiasa tidak puas, kan, hatinya sentiasa tidak cukup. Bahkan kehidupannya sentiasa tidak cukup. Setiap hari dia rasa tidak cukup, kan, setiap hari dia rasa tidak cukup, dan juga dia rasa tidak puas akan kehidupan. Maka orang ini atas dunia lagi Tuhan tunjuk, apatah lagi pada negeri akhirat, lebih lagi daripada apa yang kata berlaku di atas negeri dunia. Maknanya atas dunia ni dia rasa susah. Kan susah ni maknanya kalau kita ikut pada dia ni, kan, boleh kehidupan tu boleh senang, tapi oleh kerana sentiasa tidak puas dengan kehidupannya, sentiasa tidak tenang dengan kehidupannya, kan, maka atas negeri dunia ni, kan, Tuhan susahkan dia di atas negeri dunia, dan pada kehidupan negeri akhirat pun susah juga kehidupan. Kan, ini adalah orang yang ingkar dan juga orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, kata ulama, kan, disebut dalam kitab Isyarul Jawi, iaitu orang yang dapat keluasan pada negeri dunia ni, tetapi pada negeri akhirat adalah orang yang sehabis-habis disiksa. Kata dunia ni segala apa panggil ni, segala perkara hak di atas dunia ni, maknanya kehidupan dunia ni dah, kan, dari segi harta dia banyak, kan, dari segi kata apa panggil ni, rumah dia besar, kan, dari segi kehidupan ni memang dapat, kan, luar di atas kehidupan ni, pada dia dapat dari segi tu dia dapat, akan banyak dari segi harta dia banyak, akan, tapi bila harta dia banyak, kan, kehidupan dia tu sentiasa kita kata apa hak dia nak dapat, tapi kehidupan dia tadi tu hanya pada negeri dunia saja. Atau pada negeri akhirat dia adalah orang yang sehabis-habis diazab oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dia cari hawan kehidupan, kan, dia cari harta kehidupan di atas dunia ni, kan, dia jalan di atas negeri dunia ni, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lalai daripada ingat kepada Allah Taala, maka orang ini adalah orang yang kehidupan dia di atas negeri dunia itu dia dapat, tapi pada negeri akhirat dia adalah orang yang sehabis-habis azab.
Jadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua pun kata atas dunia ni, apa benda hak dia tak dapat, apa benda hak dia tak ada atas dunia. Bahkan kalau kata dia cari kehidupan dunia ni, daripada waktu dia bangkit, daripada waktu pagi dia sampailah kepada waktu malam, begitulah setiap hari dia. Begitulah setiap hari dia kehidupan dia. Maka Tuhan bagi. Tapi negeri dunia saja dia dapat satu keluasan tu dapat, nikmat tu dapat, tapi pada negeri akhirat dia adalah orang yang sehabis-habis susah, ataupun orang yang sehabis-habis azab di negeri akhirat. Dan apa? Dengan kemewahan tadi, dengan nikmat tadi, dengan keluasan tadi, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ni pada negeri akhirat adalah orang yang sehabis-habis azab. Kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau kita cari habuan kehidupan kita di dunia, tapi kita tidak lupa kepada Allah Ta'ala. Kan buah-buahnya ada juga, kan kita sempat juga bagi sebenarnya. Ada orang dia tak sempat langsung nak bagi. Tak ada langsung, kan kalau kita 5 waktu, 1 waktu pun tak sempat untuk nak bagi sebenarnya. Kan kita sempat kita bagi banyak. Kenapa? Allah Ta'ala pilih kita. Akan pilih untuk kita, dapat untuk kita sebenarnya. Ada orang dia tak sempat langsung, anak semayang tak sempat, bahkan kadang-kadang semayang pun tak. Ini adalah orang yang Tuhan bagi keluasan di atas negeri dunia, tapi negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala azabnya dengan seazab sehabis-habis azab. Dan yang empat, kata ulama, kan orang yang susah, susah pada negeri dunia, tapi dia adalah orang yang senang, ataupun orang yang sehabis-habis senang pada negeri akhirat. Di atas negeri dunia ni, dia adalah orang yang susah. Susah ni dengan maksud kita payah kita menjalani di atas kehidupan dunia ni. Banyak perkara yang kita perlu halangi, ataupun kita perlu kepada menjalani ataupun menempuhi berbagai ujian daripada Allah Ta'ala atas negeri dunia. Kan kita contohlah, kita nak mari main off ni, berapa halangan untuk kita nak boleh mari. Kalau kata kita tak kuat, maka dia tak akan sampai. Kalau kata kita layan ataupun kita tak lawan nafsu kita tak akan sampai kepada kita nak sembahyang off. Hatta dia pada perkara yang sama. Kalau kata kita tak kuat untuk kita nak lawan nafsu kita, maka kita tak akan boleh buat untuk kita nak melaksanakan kebaikan kepada Allah Ta'ala. Nak baca Al-Quran ke, nak zikir ke, nak ngaji ke, dan sebagainya. Maka kita nak buat itu perlu kepada melalui ujian-ujian, dugaan daripada Allah Ta'ala. Maka susah tak kita nak buat, susah. Letih kita nak buat. Kita nak buat tu, kita nak lawan nafsu kita dan juga bisikan-bisikan daripada syaitan. Maka bila kita dah boleh buat, kita berjaya, kita boleh buat dengan kesungguhan kita, dengan kesabaran kita tadi, dengan kepenatan kita tadi, dengan mujahadah kita tadi, maka Allah Subhanahu wa taala balaskan dengan kepenatan kita tadi, dengan kesungguhan kita tadi, dengan kesabaran kita tadi. Allah Ta'ala balas nikmat yang sebesar-besar nikmat, ataupun nikmat yang Allah Ta'ala balas pada negeri akhirat itu adalah syurga, yang tempat segala nikmat. Maka atas negeri dunia ni dia kena susah dulu. Dia kena susah. Kita nak buat ibadah ni, kan dia kena susah, kena melalui ujian. Kalau kita tak lepas ujian tu, maka kita tak dapat nikmat hak yang Tuhan nak. Sebab tu kalau kita tengok orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana pada kematian itu,
penghujung dia itu adalah husnul khatimah. Kan maknanya kematian yang baik tu, kadang-kadang kita tengok orang yang meninggal, kadang-kadang kan dia meninggal dalam keadaan tenang, kadang dalam keadaan tersenyum dan sebagainya. Kenapa dia dapat nikmat tu ketika mana penghujungnya? Kerana atas dunia dia susah. Maka kita mungkin kadang kita kadang kalau kita nak buat amalan baik ni, kemungkinan ada sebahagian kita boleh buat, tapi ada kawan-kawan yang lain tu baru dalam bab ibadah, tak masuk lagi dalam bab dalam bab kita kata muamalah, maknanya kita kata dalam kehidupan kita masyarakat. Akan dalam bab ibadah mungkin kita boleh buat, dan mungkin ada sebahagian tak boleh buat. Itu satu lah. Kita tak dalam masyarakat ni. Kadang-kadang masyarakat ada orang hina kita, orang kata kita gini-gini. Kan kita pula bila orang kata kita mungkin tak boleh nak tahan, kita berbalas balik. Tapi kalau orang kata kita betul, kalau kata kita tapi kita boleh tahan, kita boleh sabar dan kita balas dengan kebajikan, kan maka hak yang kita sabar itu, yang kita boleh tahan itu, ketika mana saat kita kata penghujung kita, Tuhan bagi akan nikmat. Sebab itulah kata kita nak minta dalam sembahyang tu kan, ataupun kita nak minta doa dalam sembahyang tu, Allahumma ighfir lana li husnil khatimah wa la tahti 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, ataupun ya Allah ya Tuhanku, matikanlah aku ataupun hujungkanlah aku di dalam penghujung yang baik. Dan janganlah kalau engkau hujungkan kami ataupun hujungkan aku ataupun akhirkan aku dalam penghujung yang tidak baik. Jadi kita minta kata untuk penghujung yang baik itu mestilah kita sesuai ataupun kena dengan pelaksanaan kita ketika mana di atas dunia. Kena dengan jalan. Bukan sekadar kita minta saja, tapi kita tak buat perkara hak yang kita minta untuk penghujung itu adalah baik. Sebab tu kata ulama, ketika mana di atas negeri dunia ni kerja susah, maknanya segala kata nak melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala ni, yang melalui segala ujian yang Allah Ta'ala beri, segala dugaan yang Allah Ta'ala beri ni, dia dapat kan mengharungi, dia dapat mujahadah, dia dapat bersungguh untuk dia kan melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka dia ketika mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang dapat sehabis-habis nikmat pada negeri akhirat, iaitu syurga yang Allah Ta'ala jadikan bagi. Sebab kita nak buat ibadah, nak buat kebajikan itu bukan satu perkara yang mudah. Sebab tu kata nak buat baik dengan nak buat jahat ni, hak jahat lebih mudah lagi daripada nak buat yang baik. Nak buat jahat kan payah, tapi nak buat baik ni susah. Tapi kita boleh buat benda baik, kita boleh buat satu perkara yang akan menambahkan kebajikan, itu lebih besar, itu adalah lebih baik. Maka itulah kata ulama, 4 orang ataupun 4 golongan ni yang hidup di atas dunia, maka kita tu hak Allah keadaan. Sama ada kita dua pertama kan, ataupun yang kedua kan, ataupun yang ketiga, ataupun yang keempat. Maka kalau kita duduk di antara yang pertama ataupun yang keempat, ini adalah orang yang selamat dunia dan juga akhirat. Jadi mudah-mudahan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita duduk di antara orang yang pertama ataupun orang yang keempat. Itulah kata Rasulullah Rahimahullah Ta'ala. Begitulah ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ketika mana manusia pada ketika itu dalam keadaan jahiliyah, maka dibawa risalah kebenaran, maka pada ketika itu manusia kan ada petunjuk, kan ada pegangan, dan mereka faham akan tujuan daripada kehidupan mereka di atas permukaan bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Musannif rahimahullah ta'ala, Umar
Al-Khattab yang dahulunya hanya mengembala kambing di lereng bukit Mekah itu telah berubah menjadi pemimpin umat yang disegani oleh kawan dan lawan. Tanah Mekah yang kering kontak itu telah berubah menjadi pusat tamadun Islam yang agung. Hingga ke akhir zaman, manusia yang rakus, kejam lagi bengis itu telah berubah menjadi orang yang lugu, tawaduk dan menangis di kegelapan malam, dan begitulah seterusnya. Oleh panjangan kakak dulu kata Musannif rahimahullah ta'ala, Umar Al-Khattab yang dahulunya hanya penggembala kambing di lereng bukit Mekah itu telah berubah menjadi pemimpin umat yang disegani oleh kawan dan lawan. InsyaAllah kita sambung lagi daripada apa yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah ta'ala ini, mudah-mudahan kita dapat panduan dalam kehidupan kita. Kita sentiasa akan menambahkan kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sentiasa kita tingkatkan kualiti amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima akan amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup pada dulu, insyaallah kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbi zidna 'ilma wa zidna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.